Selamat datang ke saluran Mindset Knowledge, sebuah channel yang bertujuan untuk membuka minda anda dan mempromosikan pengetahuan tentang dunia. Tahun-tahun ini, tingkah laku memamerkan kekayaan di media sosial tidak kurang. Saya yakin teman-teman sudah jemu melihatnya. Dalam kelelahan indera, jika anda ingin orang lain iri dengan identiti anda sebagai orang kaya sekarang, anda tidak boleh mencapai hasil tanpa mempunyai gaya yang sangat kreatif. Pada masa yang sama, orang kaya berlebih-lebihan mengukir otak mereka. Satu istilah baru muncul. Itu disebut memamerkan kemiskinan. Pada pandangan pertama, memamerkan kemiskinan sebagai kata ulang dari memamerkan kekayaan memang tidak masuk akal. Sebenarnya, dorongan dasar untuk memamerkan tetap ada di situ. Kekayaan sebagai sesuatu yang dicari oleh semua orang tetapi sukar dicapai, pasti merupakan salah satu perkara yang paling sesuai untuk membuat orang iri. Tetapi apa dengan kemiskinan? Inilah satu-satunya perkara dalam hidup yang boleh dicapai tanpa usaha dan semua orang ingin melarikan diri darinya. Adakah sesuatu yang baik untuk dipamerkan dan siapa yang berminat untuk melihat orang memamerkan kemiskinan? Walau bagaimanapun, faktanya inti konsep flaunt poverty tidaklah inovatif. Hanya di bawah budaya dan pandangan tradisional Cina, nilai tindakan flaunt poverty sangat rendah. Tetapi keluar dari kalangan Cina di bawah nilai dan budaya bangsa yang berbeza, ada beberapa bangsa yang sangat suka dengan flaunt poverty. Amerika Syarikat, yang jauh di seberang lautan Atlantik, ialah salah satu negara yang paling menghormati budaya flaunt poverty di dunia. Tidak tepat untuk mengatakan orang Cina suka bersolek kekayaan, orang Amerika suka bersolek kemiskinan. Kenyataan ini benar-benar wujud dari sudut pandangan tertentu. Apa sebenarnya yang menyebabkan perbezaan yang sangat ekstrim ini? Apakah ada kaitan di sebaliknya? Dari mana asal-usul pemikiran orang Amerika suka memperlihatkan kemiskinan? Dalam edisi ini, kami akan membawa anda untuk memahami isu yang menarik ini. Kami masih akan memulakan dengan budaya memperlihatkan kekayaan Cina yang lebih dikenali. Bercakap tentang memperlihatkan kekayaan Cina, perkataan pertama yang terlintas dalam fikiran kawan-kawan mungkin adalah anak warisan kaya. Benar, di platform sosial Cina, terdapat sekelompok orang seperti ini. Mereka berusia muda yang menghabiskan wang ibu bapa, tinggal di rumah mewah terkemuka, bergerak dengan kereta mewah, memiliki jam tangan terkenal dan dengan mudah melawat dunia. Pagi-pagi di New York dan petang di Champs-Élysées Paris, memakan makanan mahal yang terbaik, dan keliling mereka ada orang ganteng dan cantik. Kehidupan seperti ini memang membuat banyak orang iri. Namun, fokus memperlihatkan kekayaan dari anak warisan kaya Cina ini, banyak kali berpusat pada identiti mereka sebagai anak warisan kaya. Walau dalam pandangan pertama ini mungkin terdengar seperti perkataan yang tidak berguna, tetapi faktanya, fitur ini adalah sebab utama bagi perbezaan yang sangat berbeza antara memperlihatkan kekayaan Cina dan memperlihatkan kemiskinan yang akan diterangkan kemudian. Seperti yang baru sahaja dikatakan, tingkah laku penyimpanan harta Cina oleh waris kaya memperlihatkan bagaimana mereka berbeza daripada kebanyakan orang. Bagi banyak orang Cina, mempunyai ibu bapa yang mempunyai keupayaan dan warisan keluarga adalah sesuatu yang patut dikagumi dan dinyatakan. Oleh itu, mereka yang mempunyai warisan keluarga di China akan memperlihatkannya dengan berterus terang, manakala mereka yang tidak mempunyai warisan keluarga akan berusaha keras untuk memperoleh sesuatu latar belakang untuk mencapai tahap keluarga yang mempunyai warisan. Seorang ahli bijak pernah berkata, jika ingin cepat memahami budaya suatu bangsa, pertama-tama periksalah novel-novel popularnya. Jika membuka novel-novel popular dalam talian Cina, walaupun terdapat cerita tentang asal dari kebodohan dan memulakan hidup dari nol, tetapi lebih banyak watak utama yang memiliki kekuatan dan terikat dengan keluarga kuat dan keturunan teratas. Ini lebih kerap menjadi plot yang biasa dalam novel-novel ini. Dalam logik yang sama,
generasi kedua ini akan memperlihatkan kekayaan mereka dan dengan itu memberitahu orang tentang latar belakang keluarga mereka yang kuat. Dan rakyat biasa juga sangat memikul hal ini. Oleh itu, China melahirkan generasi kedua seperti waris kaya, waris pegawai, waris merah, bahkan waris pengguling. Serangkaian kata yang memulakan dengan waris kedua menjelaskan betapa umumnya fenomena ini. Menyambung pada negara Amerika, ini adalah negara yang percaya pada mimpi Amerika. Sesiapa sahaja boleh berusaha untuk mencapai matlamat dengan berusaha tanpa mengira asal-usul mereka. Oleh itu, nilai-nilai masyarakat Amerika umumnya tidak memuja secara buta generasi kaya. Keberadaan kekayaan orang tua tidak menjamin mereka diterima atau dicemburui oleh masyarakat. Orang tidak akan memuji mereka kerana kaya. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai latar belakang yang kaya, tetapi kemampuan dan usahanya tidak sebanding dengan kekayaan yang dimilikinya, orang itu tidak hanya tidak akan mendapat pujian, tetapi sebaliknya akan dianggap rendah oleh orang lain. Bahkan, dalam tahap pembelajaran, dia akan diterjemahkan oleh masyarakat. Salah satu alasan utama adalah kerana American Dream, yang dua perkataan itu. Jika seorang anak keluarga kaya ingin memenangkan hormat dari orang lain, mereka harus bekerja lebih keras untuk membuktikan bahawa mereka bisa menjadi berbeza dari ayah dan ibu mereka. Pada saat yang sama, orang Amerika lebih menghargai orang yang berjuang dari latar belakang yang lemah daripada anak keluarga kaya yang biasa. Sebagai contoh, bintang besar Marilyn Monroe yang seksi pada abad ke-20 dalam sejarah, Amerika mencapai kesuksesan yang sulit dicapai oleh orang lain. Beliau mendapat cinta dan kasih sayang dari masyarakat Amerika yang jauh lebih tinggi daripada bintang-bintang seksi lain. Salah satu sebabnya adalah beliau berasal dari asuhan keluarga dan menghabiskan sebagian besar masa kanak-kanaknya di rumah asuh dan panti asuhan. Ini berbeza dari puteri-puteri bangsawan dan anak keluarga terpandang yang mendapat perlakuan istimewa. Dia dari keluarga miskin dan keturunan rendah, tetapi malah mendapat simpati dan penerimaan dari masyarakat Amerika. Seorang penulis terkenal Amerika menulis dalam bukunya bahawa Monroe mewakili impian rakyat biasa, simbol impian yang diidam-idamkan oleh orang biasa. Dia adalah bukti hidup bahawa siapa pun bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui usaha, dan inilah yang terbaik dari American Dream. Tidak hanya untuk rakyat biasa, pandangan Amerika terhadap anak-anak kaya juga berbeza besar dengan budaya orang Cina. Di Amerika, ibu bapa yang kaya dan anak-anak yang hidup dalam kemiskinan adalah pandangan pendidikan yang sangat biasa. Banyak ibu bapa dari kelas kaya dan sederhana di Amerika, selain dari biaya pendidikan yang tidak mahu menghemat, wang yang dibelanjakan pada anak-anak hampir sama dengan tahap kekangan. Walaupun begitu, kekasaran ini sering membawa hasil dalam bentuk generasi kedua yang mandiri. Ini juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah kekayaan hanya 3 generasi. Pendapat orang Amerika dalam bidang pendidikan keluarga sangat berbeza dengan tradisi orang Cina. Terutamanya dalam bidang pendidikan bebas, orang Amerika sentiasa berada di depan kerana mereka percayakan prinsip memberikan pembelajaran melalui pengajaran. Apabila anak-anak menghadapi masalah semasa pertumbuhan mereka, ibu bapa Amerika cenderung tidak memberikan wang secara terus untuk membantu menyelesaikan masalah, tetapi lebih suka memberikan pendidikan yang sabar untuk mengajar anak-anak bagaimana untuk mengatasi masalah melalui kemampuan mereka sendiri. Dalam falsafah pendidikan kekurangan Amerika, kanak-kanak sering diajar dengan konsep bahawa wang bukanlah hal yang paling penting di dunia. Walaupun kaya, mereka tidak seharusnya menjangka perlakuan khas. Oleh itu, banyak generasi kaya kedua di Amerika mempunyai pengalaman bekerja separuh masa ketika mereka masih muda. Beberapa ibu bapa juga boleh mengelakkan kekayaan dalam proses membesarkan anak-anak mereka dengan membiarkan mereka hidup seperti kanak-kanak biasa, belajar, dan keluar dari masyarakat. Dalam suasana seperti itu,
Harga yang diterima masyarakat Amerika untuk golongan muda dan kaya tidak biasanya berasal dari berapa banyak wang yang mereka ada atau bagaimana hidup mereka yang menyenangkan. Mereka menghormati generasi kedua yang mengalami masalah yang sama dengan orang lain dan akhirnya berjaya dengan bantuan kemampuan mereka sendiri. Contoh seperti ini lebih membangkitkan kesepaduan dan pujian masyarakat Amerika. Di bawah pengaruh pandangan nilai ini, banyak generasi kaya kedua atau pengusaha muda yang dikenali sebagai The Young and Rich tidak hanya tidak suka memamerkan kekayaan, tetapi lebih suka menunjukkan betapa biasa proses mereka memulakan dan betapa sukar proses mereka membesar. Ini kerana mereka ingin memperkatakan kejayaan mereka sebagai hasil dari usaha mereka sendiri. Inilah yang disebut sebagai memamerkan kekurangan dalam gaya Amerika dan sebenarnya, memamerkan kekurangan adalah sebenarnya memamerkan kekayaan, memamerkan betapa berjaya mereka sekarang. Ada satu frase yang dikatakan dengan baik, semakin rendah kita berlutut, semakin tinggi kita boleh melompat. Kunci dalam fenomena American Style Humble Brag adalah dengan menggambarkan bagaimana rendah mereka berlutut pada masa dahulu. Ini membuat orang lebih memahami betapa tinggi mereka melompat sekarang. Kita boleh memahami American Style Humble Brag sebagai satu jenis eksibisi kekayaan yang bersifat berpura-pura. Orang mengambil kesempatan untuk mempromosikan bagaimana mereka berasal dari keadaan yang sangat miskin dan menggabungkan prestasi yang mereka capai kemudian untuk menunjukkan betapa luar biasa kemampuan mereka. Pada akhirnya, negara ini menganut kapitalisme. Keluarga kaya yang memiliki uang banyak tidaklah mengejutkan dan tidak membuat orang terkesan. Dibandingkan dengan generasi kedua yang terlihat memperlihatkan uang mereka setiap hari, orang muda yang memulai bisnes dari nol justru lebih membuat kesan yang mendalam. Untuk membuat tambahan akhir, walaupun kami cuba menerangkan perbezaan budaya dan pandangan hidup antara Amerika dan China dalam video kami, ramai juga orang kaya yang mementingkan kesederhanaan dan kerendahan hati di China. Dan, juga ada ramai remaja yang suka menunjukkan kekayaan di Amerika. Walau bagaimanapun, orang masih mudah untuk memikirkan bahawa orang kaya China suka menunjukkan kekayaan. Selain dari perbezaan jumlah dan bias melihat orang yang masih hidup, satu sebab lagi ialah kecenderungan dan minat penonton. Dalam erti kata mudah, jika sesebuah kumpulan sangat suka melihat orang berkempen kekayaan, tingkah laku mempamerkan kekayaan akan mendapat sokongan. Berita-berita berkaitan juga akan mempunyai arus yang tinggi dan akan disebarkan dengan lebih kerap. Bagaimana sesebuah masyarakat boleh melupakan imej suka mempamerkan kekayaan jika setiap orang fokus pada kehidupan bosan orang kaya? Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka, sila klik like dan kongsikan dengan rakan-rakan anda. Jangan lupa langgan saluran kami untuk mendapatkan video-video yang menarik di masa depan. Sokongan anda amat bermakna kepada kami dan membantu kami mencipta lebih banyak kandungan yang anda suka.